Sudah ke rekod ke belum? Okey, sudah mula. Okey, so kita akan pergi kepada rumus pembezaan yang ketujuh, iaitu bentuk kuasa. So kalau dalam modul cikgu ada dua baris. Baris bawah itu biasanya awak nampak dalam buku teks ataupun buku rujukan lah. Tapi cikgu sendiri, cikgu jarang pakai rumus ini sebab ada banyak step cikgu kena terangkan. So cikgu lebih pakai apa yang cikgu tersenarai dalam baris pertama. Ini cikgu tulis sendiri punya. Awak tak akan jumpa di tempat lain. Okay, so bila bentuk kuasa, ada berapa benda awak kena ambil perhatian sikit Untuk bentuk kuasa yang ini, iaitu benda yang terletak di depan kurungan itu mesti merupakan pemalah. Maksudnya di sini cikgu tak boleh nampak X. Kalau cikgu nampak X, dia bukan bentuk kuasa. Sebagai contohnya, kamu tengok cikgu punya contoh, macam soalan 7 ini, tepang ini, kalau tak nampak apa di sini sebenarnya, kalau tak nampak sebenarnya apa di sini, Wan No Amira, Amira, kalau tak nampak apa-apa di situ, sebenarnya apa nombor yang sepatut cikgu letak di situ? Satu. Orang matematik malah tulis itu. Okey? So macam soalan 7 ini okey sebab depan kurungan itu ialah pemalah. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey. Macam 7P boleh tak? Boleh pakai rumus kuasa? Kena cakap panggil orang. Wan No Arya boleh? Boleh? Cikgu boleh ini memenuhi syarat untuk gunakan rumus kuasa tak? Depan kurungan itu yang nombor 3. Boleh ke tak boleh? Di depan kurungan mesti merupakan pemalah, mesti merupakan nombor. Boleh ke tak boleh? Alia, boleh ke tak boleh? Boleh kot. Boleh. Boleh. 3 ialah pemalah. So boleh. Ada kod di belakang. Boleh. Yakin sikit. Okey. Untuk 8B ini. Untuk 8B ini. Hidayah tu boleh ke tak boleh? Boleh, teacher. Tak boleh. Sebab di sini awak nampak dia ialah pemboleh ubah. Dia ialah pemboleh ubah. So dia tidak memenuhi syarat kata ini ialah bentuk kuasa. Faham? Hidayah tu? Okey, cuba tengok. Sorry? Faham, teacher. Okey. Cuba kamu tengok latihan 2.2. Okey. Kita sudah buat sampai J kan? Okey. Cikgu bagi ni. Okey, beritahu saya L sampai O. L sampai O. Okey, 4 orang yang tulis ini. Muhaimin untuk Muhaimin tak ada di sini. Yang ada, okey, Amir Azizi, awak tulis awak tulis. Untuk L ini boleh maksudnya boleh gunakan rumus kuasa. Kalau tak boleh kata tak boleh lah. Awak jawab boleh tak boleh aja. Amir, Amir untuk L, Faiz, Faiz tadi boleh cakap? Faiz boleh cakap ke? Tadi bukan Faiz yang cakap dengan saya. Dia, cikgu. Okey, Faiz jawab untuk M. Cakap boleh tak boleh aja. Okey. Yang lain tu cikgu tanya dulu. Okey. Alif, untuk 1N ini boleh tak saya gunakan rumus kuasa? Boleh ke, teacher? Untuk 1N ini, cikgu nampak ada kuasa 2 kan? So cikgu tanya awak, untuk soalan ini boleh tak saya gunakan rumus yang cikgu akan ajar nanti? Rumus kuasa itu. Boleh tak boleh berkandung kepada tepang kurungan kita pemalah ataupun tidak? Kalau pemalah, boleh. Bukan pemalah, tak boleh. So ini boleh ke tak boleh? Tepang kamu ialah ini. So boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh Ini tak boleh sebab ada pemboleh ubah X di situ. Faham Itu saja, sangat senang kita nak bezakan. Okey, Anissa, untuk O. Depan dia ialah S kuasa 2. So boleh ke tak boleh saya gunakan bentuk kuasa punya rumus? Tak. Tak boleh.
Okay. So, Amir sudah tulis ke belum? Okay. Amir kata boleh. Okay, cikgu tengok Amir punya. Okay, ya. Untuk 1L ini boleh. Sebab bila tak nampak, maksudnya nombor dia ialah 1. So, ini boleh. So, ini boleh. Ini tak boleh. Ini tak boleh. M. Faiz? Boleh ke tak boleh? Faiz? Boleh ke tak boleh? Faiz? Hilang lah. Faiz ada ke? Faiz ada. Faiz boleh ke tak boleh? Untuk untuk M ini, tepang kurungan itu ialah nombor 5. Bolehkah saya gunakan bentuk kuasa nanti? Hilanglah. Sazwani Amani boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh. Ha? Boleh. Boleh guna. Boleh. Okay. So macam mana buat nantilah. Tapi paling asasnya kamu perlu tahu ialah bila saya boleh, bila saya tak boleh. So boleh tak boleh hanya bergantung kepada kita tengok saja apa yang ditepang kurungan tu. Kalau dia ialah nombor ataupun dia ialah pemalah, boleh. Kalau dia ada contohnya kita ini kan PYDS, so kalau ada S di situ, tak kisahlah dia 5S ke, dia S kuasa 2, janji kita nampak S, sorry, tak boleh. Tak boleh macam nak buat kemudian lah ya. Teacher, sorry kacau. Ada Hakim nak masuk tapi dia tak boleh. Okey. Sudah. Okey, sudah masuk dia. Okey ya. Okey, kita balik kepada rumus 7 ini. So bila soalan ini, pertama yang kita nak tengok ialah bila boleh kena pastikan di tepang kurungan mesti merupakan pemalah ataupun kita kata merupakan nombor. Tapi cikgu lepek cakap dia ialah pemalah sebab kadang-kadang dia tak tulis nombor tapi dia tulis huruf K. So kita kena fahamlah itu maksudnya dia ialah pemalah. Okey, bila awak tahu saja awak boleh gunakan bentuk kuasa, kalau kamu tengok dia punya rumus sebelah tepang ini sebenarnya sangat mirip kepada rumus 3. Okey, cikgu grow atas untuk kamu tengok rumus 3. Kena kecil sikit ya. Cuba kamu tengok ini. Okey, ini. Sangat mirip kepada dia. Depan juga ada AN. Kuasa dia juga N tolak 1. Beza hanya sini aja. Yang ini ialah X. Yang ini ialah kurungan. Boleh. Awak cuba bandingkan awak punya kertas rumus 3 dengan rumus 7 yang baris pertama punya. Dan satu lagi bezanya ialah dia ada belakang sini lah. Dia ada belakang sini. Apa maksud nanti saya terangkan. Okey ya. So kita cuba buat soalan ini. Kita mula dengan contoh 2.2 So ya. Okay, so untuk 2.2 sebab di depan kurungan itu ialah nombor 1, maka saya boleh pakai rumus lah. Okay, so sebab cikgu tak nak scroll atas scroll bawah itu nanti tulisan jadi sangat kecil. So kamu sendiri buka modul kamu muka surat 3. Okay, kamu tengok rumus itu So dia kata depan ialah A darab M. So kalau ikut soalan 7A, A saya ialah 1, M saya ialah 5. Okay. Lepas tu cikgu saling apa yang ada dalam kurungan. 4X tolak 1. Okey, ikut rumus kuasa dia ialah N tolak 1. So cikgu tulis 5 tolak 1. Kemudian ada belakang. Boleh. Kalau yang kita buat sebelum ini contohnya ini. S kuasa 5. So apa awak buat? 1 kali 5. S 5 tolak 1. Kalau kamu tengok sama aja. Sini sama aja. Hanya beza kalau rumus 3 sebab ini S saja kita pun tulis S. Tapi sekarang kita punya ini ialah 4S tolak 1. So kita tulis 4S tolak 1. Cuba bandingkan. Rumus 3 dengan rumus 7 sangat dekat. Okay. Bezanya dia ada belakang lagi. So belakang apa nak tulis? Kita akan bezakan apa yang ada dalam kurungan ini. So contohnya saya ada 4S tolak 1. So saya kena fikirkanlah bezakan ini apa jawapan dia. Okay, sebagai contoh,
Kalau saya nak bezakan 4S, itu ialah rumus 2. Jawapan dia 4. Lepas tu cikgu nak bezakan 1. Cikgu akan gunakan rumus pertama. Jawapan dia kosong. Ini dia. Ini maksudnya rumus 7. Okay. Lepas tu tinggal kerja ringkaskanlah. So ringkas pun lebih kurang macam apa yang kita buat sebelum ini. Kita buat tepang 5. Kita buat atas 4. Oleh kerana dia ada belakang, kita pun kena buat lah. So 4 tolak kosong 4. Boleh? Sama macam rumus 3 sebelum ini. Hanya beza sikit dia ada belakang. Okey. Lepas tu ada satu langkah lagi ringkaskan ya. Okey, kerja ini bukan tiap-tiap kali kena buat. Kita akan buat dia kalau yang terakhir ini hanya terdiri daripada satu sebutan. Contohnya ini terdiri daripada 4. Kalau dia terdiri contohnya kalau macam ini. 5, 4S tolak 1 kuasa 4. Sini cikgu tulis 3 tanpa S. Kalau ini tak payah buat apa-apalah. Itu jawapan terakhir dia. Okay? Sebab di sini ada 2 sebutan. So bila ada 2 sebutan tak payah buat apa-apa. Okay. Tapi kalau sini cikgu tulis 3X. Sini baru satu sebutan. Maka kita perlu lagi buat kerja, iaitu kita kena darabkan ini dengan ini. Kalau ada 2 sebutan, tak payah buat sudah. Tapi kalau contohnya soalan ini kita pun dapat satu sebutan saja, maka kita perlu lagi satu langkah darabkan 2 ini. So sebagai contoh untuk soalan ini, cikgu akan dapat 24X tolak 1 kuasa 4. Dan 20 itu tak payah darab ke dalam. Bukan tak payah sebenarnya. Tak boleh pun. Sebab kalau awak nak darab ke dalam, kuasa 4 kena buat dulu. Peraturan matematik kita kena kuasa baru boleh buat darab. So memandangkan kita tak nak kuasa 4, tak nak pekat benda tu, maka tak payah darab ke dalam. So inilah jawapan terakhir dia. Okay ya. Kita tengok 7B. Kita tengok 7B. Okey, tadi kita kata ini pun boleh buat bentuk kuasa sebab tepang itu ialah nombor 3. Okey, cikgu minta seorang tolong cikgu. Okey, Diana Afifah. Okey, sudah. Okey. So, kita akan gunakan rumus kuasa. Kita akan gunakan rumus kuasa. So, cuba buka muka surat 7 awal. So, macam mana cikgu buat? Macam nak buat? Nak gunakan rumus 7. Awak cakap, cikgu tulis. Apakah A awak? 3. Okey. N awak? 5. Okey, sambung. X tambah X kuasa 2. 5 tolak 1. Okey, belakang lagi. 5. Okay. Belakang tu maksudnya kita nak bezakan ini. Satu-satu buat. Nak bezakan ini gunakan rumus apa? 2. So jawapan? 1. Okey, nak bezakan ini rumus? 3. Jawapan? 2X. Nah, itu dia lah. Itu maksudnya hubungan tambah. Boleh Okey. Sambung Sambung. Okey, ringkaskan. 15. Okey, 15. Okay, ini cikgu salin. Okey, sambung. Kuasa 4. 24. Kuasa 4. Kuasa 4. 1 tambah 2X. 1 tambah 2S. Boleh ringkas lagi? Tak. Tak boleh. So kalau belakang ada 2 sebutan, tak payah buat apa-apalah, sudah tak boleh ringkaskan. Ya? Okey, kita pergi kepada contoh 7C. Okey, contoh 7C mungkin sekali pandang cikgu mana ada kuasa. Okey, tanya kamu, punca kuasa 2 maksudnya kuasa berapa? Punca kuasa 2 maksudnya kuasa berapa? Ayuni? Kuasa 2. Takkanlah punca kuasa 2 sama dengan kuasa 2.
punca kuasa 2 itu maksudnya kuasa berapa? Okey, contohnya. Punca kuasa 29, apa jawapan dia? Tekan kalkulator kejap. 3. 3. 3. Okey, cikgu nak tanya kamu, punca kuasa 29 ini maksudnya 9 kuasa berapa? Kalau macam tadi awak kata kuasa 2. Tapi kalau awak cek 9 kuasa 2, 81, bukan 3. Okey. Ayuni tahu? Punca kuasa 2 maksudnya kuasa berapa? Tahu? Okey, siapa tahu? 1/2 teacher. Ya, 1/2. Siapa tak percaya boleh tekan kalkulator. 9 kuasa 1/2. Awak akan dapat jawapan dia ialah 3. Okay? So, punca kuasa 2 kalau tulis dalam bentuk kuasa ialah 1/2. Itu yang cikgu kata, indeks ialah satu kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh awak. Macam soalan ini, kita tengah buat pembezaan. Tapi kalau awak tidak tahu hubungan punca kuasa 2 dengan kuasa 1/2, itu masalah pengetahuan indeks awak tidak mencukupi akan menyebabkan awak tak boleh jawab soalan ini. Okey, kita sambung. Ayuni boleh sambung? Okey, sekarang kita boleh pakai bentuk kuasa sudah sebab tepang ini okey, Ayuni, tepang ni kalau tak ada nombor maksudnya berapa? 1. 1. So, kalau tepang ini ialah 1 maksudnya bolehlah kita gunakan rumus kuasa. Okey, Ayuni buat. 1 darab 1/2. Ya. Dalam kurungan 3x kuasa 4 tolak x. Ya. Kuasa 1/2 tolak 1. Ya. Lepas tu dalam kurungan 12x kuasa 3 Okey, tolak betul. 1. Tolak 1. Okey, betul. Okey, ringkaskan. 1/2 dalam kurungan 3x kuasa 4 tolak x. Kuasa negatif 1/2 dalam kurungan 12x kuasa 3 tolak 1. Boleh ringkas lagi? Tak boleh. Tak boleh sebab belakang ada 2 sebutan, kita boleh berhenti di sinilah. Okey, so itulah maksudnya bentuk kuasa. Okey, sekarang kita akan pergi kepada contoh 8. Contoh 8 ini dia gabungan. Kena tengok macam mana kamu tengok benda ini. Okey, kita tengok contoh 8 ya. Okey. Noai Maisyara, kamu rasa 8A ini awak nak pakai rumus apa? Ini bentuk apa sebenarnya? Ain? Okey, kamu akan nampak. Okey, so I akan nampak benda ini sebagai bentuk bahagi. Okey, tak apa, cikgu ikut. Okey. Okey, ini cikgu terbuka kepada sesiapa. Ada orang nampak selain daripada bentuk bahagi, mungkin awak buat sesuatu lepas tu dia jadi bentuk lain. Ada sesiapa nampak? Darah. Okey, ada orang rasa dia ialah darah. Siapa yang cakap ini? Ain juga. Ain juga. Alamak, nanti awak sendiri kena buat kedua-dua. Okey, Ain kata ini ialah bentuk darab. Kenapa awak nampak dia sebagai bentuk darab? Apa yang awak sudah buat? Dia boleh pecahkan. Pecahkan. Jadi apa? Sebut. Apakah bentuk yang awak kata dia ialah bentuk darab sebab awak pecahkan. Macam mana awak pecahkan? Ain? Bagi saja. Cikgu jenis kalau asalkan awak ada idea, awak bagi saja. Kalau salah, cikgu akan beritahu salah. Okay, kenapa tak boleh? Kalau kamu jenis tak cakap, kalau sudah ada satu idea, orang lain tak nak pakai idea lain, cikgu akan tutup macam itu, pakailah idea itu sahaja. So berani bagi idea, salah tak ada masalah punya. Awak kata awak nak pecahkan. Macam mana awak pecahkan? Cakap saja.
Ain? Halo, Ain? Tak tahu lah teacher. Kenapa awak? Okay. Kalau tak tahu, cikgu tak cakap apa-apa. Cikgu buang. Okay. Ada orang nampak selain daripada bentuk bahagi? Tak ada. Semua orang nampak bentuk bahagi. Soalan ini kalau nak buat bentuk bahagi, dia ialah antara kaedah yang kita lakukan, kaedah yang paling susah. So, tak ada orang nampak shortcut dia. Kalau buat naik atas boleh teacher? Okay, kalau kita bawa dia naik atas, maksudnya jadi apa? Jadi apa? 1 tolak 2x kuasa negatif 6. 5 mana pergi? Ha? Semula you kata jadi apa? Jadi 1 tolak 2x kuasa negatif 6. Soalan saya 5 mana pergi? 5 ini mana pergi? Oh, Dia naik, dia sekali kan? Sekalikan. So jadi apa? 5 5 dalam kurungan. dalam Satu. kurungan. Satu ada Macam apa dua. yang saya tuliskan. Okey. Kalau kamu, kita boleh buat kerja ini. Okey, kalau awak buat kerja ini bentuk apa pula? Tadi siapa yang lelaki yang cakap ini? Farhan. Fahan Adahan. Farhan. Faham. Okey, faham. So kalau awak buat macam ini, awak rasa ini bentuk apa? Untuk darab. Bentuk darab. Okey, cikgu terima. Okey, perempuan yang cakap tadi, kamu juga rasa dia bentuk darab ke? Kamu rasa bentuk darab. Okey, tak apa. Okey. So sekarang sudah ada dua idea. I nampak dia sebagai bentuk bahagi. Fahan kata bawa dia pergi ke tepi tu. So jadi kuasa negatif 6. So dia kata ini ialah bentuk darab. Okey, cikgu terima. Ada cadangan lain? Soalan ni ada 3 cara buat. Apa yang kita baru belajar hari ini? Siapa lagi nampak? Bentuk kuasa je. Bentuk kuasa. Juga Fahan yang cakap ke? Ya. Okey. So bentuk kuasa. Di mana awak tengok daripada sini kan? Okey. So tiga-tiga idea ini boleh buat. Dan cikgu akan lakukan ketiga-tiga ini. Nanti awak tengok apa perbezaan antara mereka. Okey. Cikgu mula dengan Ain. Ain, standby ya. Okey, kamu kata ini ialah bentuk bahagi. Ain, standby ya. On mic kamu. Okey. So kalau bentuk bahagi, cikgu akan tanyalah. Apakah you kamu, Ain? 5. 5. Apakah V kamu? 1/2 X kuasa 6. Okey. Bezakan du dx. Du 1. Berapa? Du dx berapa? You nak pakai rumus apa? 1. So jawapan? Sorry tak dengar. Jawapan? Kosong. Okey, kosong. Okey. dv dx, you nak pakai rumus? 1. Dia ada kurungan. 1 ini ada dalam kurungan. Rumus apa awak nak pakai? Pakai nanti. Rumus mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Awak nampak ada kurungan. Kemudian ada kuasa 6. Bentuk kuasa 7. Rumus 7 Okey, buat rumus 7. 1 darab 6 darab 6 2 1/2 X. itu 1 tolak tolak 2. 1 tolak Okey, 1 tolak 2x. 6 tolak 1. 6 tolak 1. 6
Belum siap. Belakang ada benda lagi. Jangan lupa, belakang ada benda lagi. Cuba pilih belakang ni. 2x. Kan negatif Okey, tak apa. Slow-slow kita buat. Bezakan 1, 0, 0. Bezakan ini 2. 2. So, 0 tolak 2. Negatif 2. Negatif 2. So, slow buat dia. Kalau kita tak boleh cepat, kita slow. Tak ada masalah. Setiap kali fikir, rumus apa nak pakai. Kemudian baru pakai. Boleh ya? Okey, ringkaskan dulu. 6 6. dalam kurungan 1 tolak 2x kuasa 5 dalam kurungan negatif 2. Boleh ringkas lagi? Boleh? Boleh. Okey. 6 dengan negatif 2 boleh. Jadi, 12 negatif 12 ya. dalam kurungan 1 tolak 2x kuasa 5. Okey So sekarang kita pakai rumus bahagi punya. You pergi tengok muka surat 3. Okey, cikgu cimak luangan sikit, cikgu tulis sini ya. So dy dx sama dengan bahagi punya. Okey, mula. dy dx 1 tolak dalam kurungan 1 tolak 2x kuasa 6 Okey. 0 tolak 5 dalam kurungan negatif 12 dalam kurungan 1 tolak 2x kuasa 5. Okey, sudah. Okey, bawah. 1 tolak 2x kuasa 6 kuasa 2. Kuasa 2. Okey ya. Sekarang kita kerja ringkaskan. Okey. What? Apa bila darab dengan kosong tak apa-apa? Dapat Sesuatu benda darab dengan kosong, tapak kosong. Okey, belakang dia. $60. Tambah 60 lah masuk awak. Okey, tambah 60. Tolak 5. Tolak 5. Tolak Tolak 10x 10x kuasa 5. kuasa 5. Macam ni? Cikgu tulis ni betul ke? Okey, kamu tengok ini ya. Negatif 5 darab dengan negatif 12, 1 tolak 2s kuasa 5. So kalau kamu tengok sini, sini sebenarnya diangkat sebagai satu sebutan saja tau. So anak panah ini sekali sahaja sebenarnya. Boleh ya? So negatif 5, kalau awak sudah darab dengan negatif 12 cukuplah, belakang tak boleh darab lah. Boleh faham? Negatif 5 tak payah darab dengan 1, negatif 5 tak payah darab dengan negatif 2s. Sebab sekali saja. You akan buat 3 kali kalau ini. Negatif 5, negatif 12 tambah 1 tolak 2s. So di sini ada 3 seputang. So kita buat 3 kali. Faham? Okey. Lepas itu, okey. 1 tolak 2s kuasa 5. Okey. Kamu tak boleh buka kurungan, kamu buka kurungan macam mana? 1 tolak 2s kuasa 5. Itu sebab awak tarik negatif 5 tapak ini kan? Tak boleh Kalau kuasa 5, kalau awak nak buka kurungan, awak kena buat ini. 1 tolak 2s, 1 tolak 2s, 1 tolak 2s, 1 tolak 2s, 1 tolak 2s. 5 kali. Pergi buatlah anak panah dia. Okey, buat ini, tapak jawapan, buat lagi. Ada banyak-banyak anak panah. So biasanya bila melipatkan kuasa 5, kita tak kembangkan. Bila kita tak kembangkan, kita tak boleh darab dengan nombor di luar dia lah. Sebab ikut peraturan matematik, kuasa kena buat dulu. So kalau kita tidak boleh settle kuasa, tak boleh kembangkan kuasa 5, maka kita pun tak boleh darab dengan apa-apa. So di sini di sini pembetulan dia bukan macam ini. Cara dia sepatutnya negatif 5 kali dengan negatif 12 saja. Okey, belakang tu memang kita tak boleh buat apa-apa. Ini cara yang betul. Okey, tak apa, sambung.
Bawah jadi apa pula? 1 tolak 2x kuasa 12. Ya, kuasa 12. Okey, sambung. Kosong tanpa apa-apa, jadi dia balik aja lah kan. 60, 1 tolak 2S kuasa 5. Bawah ini ialah 1 tolak 2S kuasa 12. Okey, sambung. Ke tak boleh sambung sudah? Boleh lagi? Ini ialah satu nombor indeks kuasa 5. Ini juga satu nombor indeks kuasa 12. Asas dia sama. Dua-dua ialah 1 tolak 2S. Macam mana nak ringkaskan dia? Potong. Macam mana potong? Akhirnya jadi apa? 5 tolak 12 lah teacher. Okey, 5 terus tulis macam ni. 5 tolak 12. Bukan, 1 tolak 2x 1 tolak 2X. kuasa negatif 7. Okey, yang sini 5 tolak 12 lah. Itu yang kita dapat. 1 tolak 2S kuasa negatif 7. Boleh? So itu kalau siapa nampak soalan ini sebagai bentuk darab. Okey, sekarang habis satu muka surat. Okey, tak apa, kita sambung. Fahan Fahan you sambung. Kita mula dengan awak nampak dia sebagai bentuk darab ya. Faham? Standby ya. Okay, kita cari ruangan. Kita cari ruangan. Okey. So ikut faham tadi dia sudah ubah benda ini jadi D dx 5 1 tolak 2S kuasa negatif 6. Dan dia kata ini ialah bentuk darab. Okey, faham? Sambung. Apakah U kamu? 5. Okey. Apakah V kamu? Bracket 1 tolak 2x kuasa negatif 6. Okey. Bezakan du dx. Kosong. Okey. Bezakan dv dx. Negatif 6. Bracket 1 tolak 2x negatif 7. Okey, sambung. Negatif 7 sebab faham buat negatif 6 tolak 1 untuk pelajar yang tak tahu Okey, sambung. 5. 5. Saya nak masuk ke dalam rumus. Belum siap. Mana belakang dia? Oh, belakang tu. Sama macam tadi dua ni. Okey, so apa dia belakang? Kosong. Tolak 2. Tolak 2. Okey, ringkaskan dulu. Negatif 6. Negatif 6. 1 tolak 2S. 2x Kuasa 7. Negatif 2. Negatif 2. Boleh ringkas lagi? Boleh. Boleh Kita boleh ringkaskan lagi sebab ini satu nombor aja. So bila kita ringkas apa kita dapat? 12. 12. 1 1 tolak. tolak. Okey masuk formula bentuk darab punya formula faham? Jangan salah formula Okey, dy ds. Mula? 5. 5. 12. Bracket 1 tolak 2x negatif 7. Okey, sambung. Tambah 1 tolak 2x kuasa negatif 6. Okey, sambung. Darab kosong. Darab kosong. Okey, ringkaskan. 60. Bracket 1 tolak 2x kuasa negatif 7.
Okey, semacam cerita tadilah dia tak boleh darab ke dalam sebab ada kuasa di situ. Okey, belakang Tambah kosong. tanpa kosong. So tanpa kosong kita boleh ringkaskan, tak tulislah. Boleh lagi? Buat pembezaan teacher. Tak. Maksud saya sudah siap ke belum? Dah kot. Nah, okey, sudah. So kalau kamu tengok jawapan ini, tengok jawapan ini. Cuba tengok jawapan tadi siapa ni? Tak ingat nama lah. Siapa yang buat tadi? Jawapan Ain. Cuba tengok. Ini jawapan Ain. Okey, juga kecilkan sikit. Okey, ini jawapan Ain. Sorry. Okey, jawapan Ain. Nak kecil lagi. Tengok jawapan Ain dengan jawapan Faham. Alah, nampak? Dia sudah lari dah. Satu di sini. Satu di sini. Satu di sini. Nampak tak? Benda itu serupa kan? Okey, kita pergi kepada idea yang ketiga. Cikgu besarkan balik ya. Sorry ya. Ayah. Mana pergi sudah? Sorry ya. Okey, kita pergi kepada idea ketiga. Faham? Dia kata benda ini ialah bentuk kuasa. Okey, dia nampak dia sebagai bentuk kuasa. Okey, so terpaksalah faham semula? Okey, awak kata dia bentuk kuasa, kalau gunakan rumus kuasa macam mana? 5 Okey, kejap. Okey, 5. bracket -6 Okey. bracket 1 tolak 2x kuasa -6 tolak 1 bracket 0 tolak 2 Okey, sambung. -30 bracket 1 tolak 2x kuasa -7 -2 Okey, sambung. 60 bracket 1 tolak 2x kuasa -7 Okey, macam lagi pendek Cuba tengok jawapan ini. Tengok jawapan ini dengan jawapan tadi. Okey, cikgu terpaksa kecilkan Mana dia? Nak atas sikit. Tak cukup lagi. Lagi kecil. So nampak? Sama je jawapan dia. Semua ialah 60 1 tolak 2s kuasa -7. So bergantung kepada kamu mana satu kamu nak buat. Cikgu tidak menafikanlah. Cikgu bentuk kuasa paling senang. Tapi kalau talang exam ataupun semasa buat latihan, cikgu saya tak nampak bentuk kuasa, saya nampak bentuk bahagi aja. Tak ada masalah. Awak boleh buat juga. Hanya langkah dia panjang sikit. Boleh ya? Okey. Sempat ke? Ada 5 minit lagi. Okey, kita pergi kepada contoh ini. Contoh B ini. So tadi kita sudah kata kita tak boleh gunakan bentuk kuasa sebab tepang itu ada pemboleh ubah. So dia sebenarnya bentuk apa? Dia sebenarnya bentuk apa? Anissa? Dia sebenarnya bentuk apa? Anissa? Awak rasa dia bentuk apa? Tak tahu. Cuba. Ayah. Jangan nak bagi tips kepada kamu ni. Ini bentuk apa? Tak nampak lagi? Cikgu sudah highlight bagi awak pun tak nampak. Bentuk apa? Anissa? Cuba. Darab. Ya, bentuk darab. Di mana U kamu ialah apa? Sambung kan Anissa? Apa U, apa V?
Cuba. Anissa cepat, nanti masa kita habis ini. Cuba aja, salah tak apa. Tiga. U ialah 3. V? Anissa cepat sikit. Salah tak apa, cepat sikit. Satu. V ialah 1. Okay. Kalau ikut kita, bentuk darat ialah U darat V kan? Kalau cikgu ikut awak 3 darat 1. Adakah saya tapak benda yang cikgu tulis di atas tu? Tak sama kan? Maksud saya, apa yang cikgu tulis di sini, apa yang cikgu tulis sini, nanti bila cikgu letak kiri kanan, saya akan tapak benda macam ini. So, kalau awak cadangkan U ialah 3, V ialah 1, tak jadi. Sebab kalau saya letak, dia jadi macam ini. 3 darat 1. So, idea ini tak betul. Boleh ya, Anissa? Ini idea tak betul. Okey, sebab masa tak cukup ini. Siapa nak cuba? Bakis boleh cuba? Bakis, boleh cuba? Okey, cuba. Okey, you awak apa? Satu. You awak ialah 1. V awak? 3x kuasa 2 tolak 1. Ini aja. Kuasa 4. Kuasa 4. Kamu cuba tengok kalau saya gabungkan dua ini. 1, 3s kuasa 2 tolak 1, 4. Ini U saya, ini V saya. Apa yang saya tulis ini sama dengan soalan tak? Okey, macam nak betulkan? X tu macam S itu? Cuba. tahu. Sekarang apa yang cikgu tapak di sini, okey, apa yang awak tapak di sini dengan apa yang tulis di sini, apa bezanya? Yang satu tu X. So maksudnya U itu bukan 1 tapi S. Itu saja. Okey. Okay. Awak bayangkan kalau saya ubah ini jadi X, saya ubah ini jadi S, kan jadi serupa lah. Okay, boleh ya? Okay, tak apa. Cikgu rush sikit sebab masa kita habis ini, sorry ya. Itu yang macam cikgu bukan marah, hanya sebab bila cikgu cemas itu suara saya memang macam ini sudah. Okay, sebab masa kita ni. Okay, sambung ya. Okay, bezakan ini. Pakai sambung? Oh, okay, sorry. 1. Okay. Bezakan ini? 6x. Mana datang 6? Oh, awak bezakan dalam ini. Awak pakai rumus apa? 3. Rumus 3. Kalau rumus 3 satu seputang saja. Sekarang you ada kuasa 4 semua ni. You beza 1 demi 1 ke? Tapi kalau beza 1 demi 1, habis 4 ini macam mana? So dia bukan rumus 3, bukan rumus 4, tapi rumus 7. Okay, pakai rumus 7. 1 dalam kurungan 3x kuasa 2 tolak 1. Lain. Kita punya rumus AN kan? A awak 1, N awak? Okey, 4. Okey, tak apa. Okey. So sepatutnya ada 4 dalam kurungan 3x kuasa 2 tolak 1 kuasa 4 tolak 1. Okey, sambung. Jadi 4. Sama macam tadi siapa ni? Mana pelakon dia? Okey, jadi belakang ini ya. Apa dia? 6x tolak 0. Okey. So dalam nota kamu catat benda ini.
Sebab cikgu baru cakap puak pun lupa, mesti nanti puak exercise tak ingat punya. So highlight di situ. Belakang jangan lupa. Sebab tahu puak hanya lupa kan. Okey, ringkaskan. 4 3x kuasa 2 tolak 1 kuasa 3 6x Boleh ringkas lagi? 4 darab 6x. Ya, okey. So apa? 24x dalam kurungan 3x kuasa 2 tolak 1 kuasa 3. Okey. So sekarang kita pakai rumus darab ya. Pakai rumus darab. Dy dx. Okey, sama dengan. Okey, sambung. Darab rumus darab. Okey. Mula. X 1 Pakai yang terakhir yang sudah ringkaskan punya. 24x. 24S 3S kuasa 2 tolak 1. Jangan mula dengan atas, buat kerja 2-3 kali ya. Okey, sambung. Tolak Bentuk darab lah. tambah Jangan salah rumus. 3x kuasa 2 tolak 1 kuasa 4 darab 1. Okey. Okey, kita cuba ringkaskan ya. Okey, masa saya sebenarnya sudah over. So kalau siapa tak nak dengar, kejap. Saya jam pula. Okey. Cikgu akan habiskan contoh inilah. Tapi kalau siapa nak dengar, nak leave boleh. Kalau cikgu perlu sebut nama awak cakap saja. Baru awak leave. Okey, latihan untuk hari ini ialah latihan 2.2 soalan 1K sampai 1P. 1K sampai 1P ya. Boleh ya? Okey, siapa kalau masa sudah habis awak nak pergi makan ke, awak nak leave lah. Okey, siapa nak boleh sambung dengan cikgu, sambung lagi ya. Okey, tadi siapa ni? Tanya. Okay. Nak tanya ni sikit lah. Yang tadi kan kita ada bincang yang N tadi tak boleh kan? Sebab dia ada dia punya boleh ubah tu. Kan tak boleh. Jadinya kalau tak boleh tak boleh kira ke macam mana? Yang tak macam inilah. Awak akan gunakan contoh B ni. Kan contoh B ni pun tak boleh. So apa yang kita buat? Kita angkat dia sebagai bentuk darab. Okey ya? Boleh ya? Boleh. Okey, siapa lagi nak leave tapi nak tanya soalan boleh tanya dulu sebelum saya sambung contoh ini. Ya, tak ada, cikgu sambung. Jadi ini siapa? Pakis kan? Okey, boleh sambung? Boleh bersama dengan saya ke you nak leave sudah? Boleh. Boleh ya, boleh dengan saya. Apa ini ya? Apa ini ya? Oh, lari sikit. Okey, tak apa. Okey. So, Pakis kita sambung Okey. Jom. X tu dah ke dalam ke? Ya. 24x kuasa 2 dalam kurungan 3x kuasa 3 kuasa 2. Okey, kuasa 2. Kuasa 2 kot saya salah tulis. Kejap. Memang kuasa 2. Okey. Sambung. Tolak 1 kuasa 3. Kuasa 3. Okey. Sambung belakang jadi apa pula? Apa-apa bila darab 1? 3x kuasa 2 tolak 1. Nampak dia balik aje lah. Okey. Kuasa 4. Okey. Di sini soalan ini kalau ini merupakan langkah terakhir kita, maka cikgu akan ajar lagi cara ringkas yang sepatutnya. Kalau baris ini bukan langkah terakhir kita, nanti kita akan tengok pada minggu depan di mana dia bukan langkah terakhir kita.
bila dia bukan langkah terakhir kita, sebenarnya awak boleh biarkan jawapan macam ini. Tak payah buat kerja ringkas yang seterusnya. Sebab kerja ringkas yang seterusnya agak rumit. Cikgu akan ajar. Kalau awak boleh faham, faham. Kalau tak boleh faham, awak berhenti di sini. Biarkanlah. Kalau keluar exam, sebab ada tahunnya awak sampai sini, exam bagi awak makan penuh. Ada tahunnya dia nak juga dalam jawapan paling ringkas itu. Tapi kebanyakan masa di sini sudah okey. Okay? So kalau apa yang cikgu ajar seterusnya awak tak boleh faham, nanti tak apa awak bagi jawapan dalam bentuk ini sahaja boleh ya? Okey. So cikgu ajar cara nak buat ringkas yang seterusnya sebab dia lebih susah sikit. Dia lebih susah sikit. So kalau kamu tengok sini ada satu sebutan, belakang ada satu sebutan. Okey. So kita tengok yang pertama dulu yang warna hijau punya, dia terdiri daripada 24 kali X kuasa 2 kali 3X kuasa 2 tolak 1 per 3. Cikgu huraikan dia. Kalau awak nampak dia sebenarnya ialah apa, darab apa. Sebab cikgu nak cari faktor sepunya. Itu sebabnya cikgu tulis macam ini ya. Okey, sebelah sini memang kita nampak satu saja, iaitu 3X kuasa 2 tolak 1 kuasa 4. So kalau kamu tengok di sini kita ada 3S tolak 1 kuasa 3. Di sini ada 3S tolak 1 kuasa 4. So di sini kita ada faktor sepunya dia. Kita boleh tarik keluar 3S kuasa 2 tolak 1. Okey, satu ialah kuasa 3, satu ialah kuasa 4. Kita tertarik keluar yang lebih rendah punya, iaitu kuasa 3. Okey. So dengan ini benda sebenarnya tak payah tulis, tapi itu cara kita fikir cara kita fikir. So sekarang kita boleh buat ringkasan kita macam ini. Okay. Faktor sepunya kita 3S kuasa 2 tolak 1 kuasa 3. Dia adalah faktor sepunya kita. Okay. So selepas awak angkat ini sebagai faktor sepunya kita, so kalau kamu tengok yang bahagian warna hijau punya, ini sudah tak ada lah. Sebab kita sudah tarik dia keluar sebagai faktor sepunya. So kita tinggal lagi 24X kuasa 2. Okey. Lepas tu kita tengok yang warna biru punya. Warna biru punya kita tarik keluar 3S kuasa 2 tolak 1, kita tarik kuasa 3. Sini kuasa 4. So maksudnya bila kita tarik tinggal lagi kuasa 1. Ada satu lagi tak tarik keluar. So cikgu akan tulis sini 3S kuasa 2 tolak 1. Kalau kuasa 1 boleh tak tulis. Hubungan antara mereka ikut ini. Tambah. Okey. Lepas tu kalau kamu tengok, ini boleh diringkaskan. So cikgu dapat 3X kuasa 2 tolak 1 kuasa 3. Sini 27S kuasa 2 tolak 1. Okay. So ini jawapan yang paling ringkas yang kita boleh tulis. Tapi kalau kamu tak mampu, cikgu cakap habis pun tak tahu cikgu cakap apa, awak boleh bagi jawapan di kawasan ini. Tak apa. Paling banyak nanti kita tolak 1 mark untuk jawapan. Dan kebanyakan masa tak tolak pun. Kebanyakan masa dia terima je jawapan atas itu. So mungkin tak kena tolak pun. So kalau tak erti pun tak payah susah hatilah, kita berhenti di atas ini. Okay. So ini untuk kerja hari ini. Minta maaf cikgu lebih 10 minit. Okay. So latihan ialah 2.2 1I sampai 1J apa ini? Okay. Oh. Okay. Cikgu stop record kejap.